Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Muhyiddin bersuara berkaitan dengan fitnah kononnya cubaan rasuah agung. Itu yang telah menyebabkan Muhyiddin tampil memberikan kenyataan, akhirnya bersuara. Kata Muhyiddin, tuduhan cuba rasuah agung adalah fitnah melulu yang jelik, kata Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin Yassin hari ini berkata, dakwaan wujud cubaan merasuah yang di Pertuan Agung adalah suatu fitnah jahat yang keterlaluan serta tidak dapat diterima akal. Sampai ke hari ini kita menanti Perikatan Nasional Pembangkang dan khususnya pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengambil tindakan undang-undang terhadap portal yang memulakan cerita fitnah ini. Kononnya Perikatan Nasional cuba merasuah agung dengan nilai 1 bilion. Kalau ini benar-benar ada, maka ini perbuatan yang memang jelik. Dan kalau itu pun satu fitnah, itu pun perbuatan yang jelik. Jadi kita tunggu Perikatan Nasional Pembangkang menyaman portal yang memulakan idea ini atau tuduhan ini. Muhyiddin kata, pengurusi Perikatan Nasional itu juga memberitahu dia yakin pihak yang membuat kenyataan tersebut sudah melakukan kesalahan yang berat mengikut Akta Hasutan 1948. Jadi kalau Muhyiddin sudah yakin bahwa pihak yang membuat kenyataan tersebut telah salah dan telah melakukan kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948, apa kata Perikatan Nasional? Cepat-cepat saman dakwa orang atau pihak tersebut. Tuduhan Perikatan Nasional bahwa Perikatan Nasional cuba merasuah yang di Pertuan Agung sebanyak 1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan adalah satu fitnah melulu yang jelik, keterlaluan dan tidak masuk akal. Fitnah jahat ini disambut pula oleh beberapa tokoh Pakatan Harapan termasuk yang berjawatan dalam kerajaan, kata Muhyiddin melalui kenyataan awal petang ini. Tuduhan mengenai cubaan merasuah agung dengan dana yang begitu besar muncul melalui dakwaan di internet sebelum ini. Ia sebelum diadukan kepada pihak berkuasa oleh pegawai Perdana Menteri. Dikatakan dana itu ditawarkan kepada pihak istana bagi membolehkan kerajaan perpaduan dijatuhkan untuk diganti dengan sebuah kerajaan baru. Beberapa tokoh di luar kerajaan dikaitkan dengan dakwaan tersebut, termasuk Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malah Mahathir mencabar pihak terbabit agar membuktikan dia terbabit dalam langkah tersebut. Bagaimanapun, kedua-dua mereka menafikan tuduhan tersebut. Muhyiddin berkata, Pakatan Harapan dan pihak yang berkaitan dengan parti itu tidak sepatutnya mengheret pihak istana dalam fitnah politik yang amat jahat dan kotor itu. Kata Muhyiddin, janganlah memfitnah orang yang lain semata-mata untuk menutup pekung kelemahan dan kegagalan diri sendiri. Pada masa sama, bekas Perdana Menteri itu turut menyentuh mengenai pertukaran kerajaan yang tersedia ada mengikut perlembagaan negara. Katanya, sesebuah kerajaan boleh dibentuk sama ada melalui pilihan raya atau di luar pilihan raya, yaitu apabila atas apa jua sebab Perdana Menteri meletakkan jawatan. Peruntukan perlembagaan ini mestilah dipatuhi dalam menentukan sebarang pembentukan atau pertukaran kerajaan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian menyebut tentang meletakkan jawatan, 2 orang Perdana Menteri Malaysia yang telah mencipta rekod meletakkan jawatan ialah pertama Tun Mahathir Mohamad dan tentulah Muhyiddin Yassin. Saya fikir tidak mungkin Anwar Ibrahim akan meletakkan jawatan kerana banyak lagi cara untuk beliau tak perlu pun letak jawatan. Biarlah rekod itu hanya dipegang oleh Tun Mahathir Mohamad dan oleh Muhyiddin sahaja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling hot. Apabila Anwar Ibrahim tampil memberikan pernyataan sendiri
beliau kali ini tampil sendiri memberikan keputusan paling mengejutkan pembangkang. Khususnya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, pengerusi bersatu, Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin. Mana tidaknya Anwar Ibrahim kata pembangkang tiada kekuatan bawa usul undi tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, ada kebenaran apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini. Kalau benar mereka pembangkang mempunyai jumlah yang cukup seperti yang ditegaskan dan diyakini dipercayai oleh Sanusi, maka satu-satunya cara untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini dan menjatuhkan Anwar Ibrahim adalah melalui undi tidak percaya. Tapi malangnya, adakah mereka berani? Dan kalau mereka berani, betulkah mereka mempunyai kekuatan? Hari ini sudah ada jawabannya. Anwar kata pembangkang tiada kekuatan bawa usul undi tidak percaya. Sehingga kan ada beberapa pengikut Kerajaan Pakatan Harapan PH perpaduan ini mengatakan pembangkang sebenarnya pengecut. Mereka takut untuk membuat usul undi percaya di parlimen. Mereka hanya berani buat kecoh, langkah-langkah sini sana, tapi kalau nak usul undi percaya mereka tak berani pun buat. Kenapa? Betullah seperti yang Anwar Ibrahim kata, tiada kekuatan. Pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di parlimen, kata Anwar Ibrahim. Sebaliknya, kata Perdana Menteri itu, mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka sendiri. Anwar Ibrahim berkata, ini terbukti kerana sehingga sekarang pembangkang tidak pernah lagi membawa usul seumpama itu sepanjang setahun kerajaan Madani. Bahkan, satu-satunya cara untuk sebenarnya menguji sejauh mana Anwar Ibrahim ada sokongan penuh di parlimen ialah melalui kelulusan belanjawan yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Tapi nampaknya telah dipersetujui lebih 2/3 undi parlimen. Itu bermaksud Anwar Ibrahim telah pun menang awal. Kata Anwar Ibrahim, dah lama dah pembangkang tidak bawa usul undi percaya, setahun sudah, kata Anwar Ibrahim. Hari-hari kita tunggu tiada, kata Anwar. Jadi kita tidak fikir bab itu. Saya tidak fikir dia ada kekuatan untuk bawa ini, yaitu undi tidak percaya. Ini tidak lain hanyalah propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia, supaya jangan hilang semangat, kata Anwar kepada pemberita selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama Perdana Menteri di Pelabuhan Tanjung Pelepas dekat Iskandar Putri hari ini. Anwar berkata demikian ketika ditanya sama ada pembangkang berani mengambil langkah berkenaan susulan peringatan ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Karim supaya pembangkang membuat usul itu sekiranya serius mahu menguji keabsahan Perdana Menteri. Semalam Hasan mengingatkan supaya pembangkang segera mengumumkakan usul tidak percaya terhadap ahli parlimen Tambun tersebut sekiranya mahu menguji keabsahan Perdana Menteri sebelum mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Rakyat yang mula bersidang pada 26 Februari depan. Ya, itu pandangan yang sesuailah, pandangan Hasan. Kalau tidak, hari-hari orang asik cari ini, akuan bersumpah, langkah Dubai lah atau mana-mana, kata Anwar Ibrahim. Sekarang dah terbukti bahawa itu semua hanya politik cemas dalam kalangan mereka yang kehilangan modal, kata Anwar. Jadi saya nasihat jemaah menteri dan pimpinan kerajaan umumnya supaya menumpukan perhatian untuk membangunkan negara. Tahun 2024, fokus kita ialah pembangunan dan keutuhan ekonomi negara, kata Anwar. Spekulasi mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan timbul selepas timbalan pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Ismail Yusuf
mendedahkan tentang langkah Dubai. Katanya, rancangan tersebut timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk daripada pihak kerajaan di ibu kota Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi turut mengesahkan rancangan berkenaan MK. Pembangkang tiada kekuatan bawa usul undi tidak percaya, kata Anwar, dipetik daripada myKMU.net. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa pembangkang sebenarnya tidak boleh buat apa-apa lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.